Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid darain amin. Bicaraan umur yang pertama. Muka surat berapa kalau yang Rumi? Bicaraan umur yang pertama, di awal. Muka surat 7. Muka surat 7. Bicaraan umur yang pertama, yakni perbahasan umur manusia yang pertama daripada 5 umur, di mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adalah kita manusia ataupun kita selaku anak Adam ni yang dikatakan di dalam umur yang pertama itu, yang dipanggil kita di dalam umur yang pertama ni daripada 5 umur yang mesti kita lalui, sama ada orang yang beriman ataupun yang tidak beriman, yang kufur kepada Allah ataupun yang percaya kepada Allah, semuanya akan lalui 5 umur ni. Semuanya melalui 5 umur yang tersebut, yang mana 2 daripadanya kita sekarang ini ahli jamaah, termasuk saya sendiri, maknanya kita telah lalui 2 umur. 2 umur kita telah lalui, 3 daripadanya lagi belum kita lalui. Jadi umur yang pertama ni, yang masing-masing daripada kalangan kita telah lalui dia. Masing-masing daripada kalangan kita ni telah rasai dah yang umur yang pertama ni. Apakah umur yang pertama itu? Umur yang pertama tu ialah dari semenjak, yakni bermula daripada semenjak, mulai daripada semenjak menjadi Allah Ta'ala, menjadikan oleh Allah Ta'ala akan tuk Adam kita, bapa kita semua dalam syurga, iaitulah Nabi Adam alaihi salam. Ini umur yang pertama.
Umur yang pertama ialah mulai daripada Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihi salam Abul Bashar, bapa bagi segala tubuh, bapa bagi segala manusia ialah Nabi kita, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Dan menaruhkan benih-benih anak cucunya, cucu tu Adam alaihi salam ni. Manakala Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihi salam, lalu tu Allah Ta'ala meletakkan, menaruhkan, maksudnya meletakkan ataupun menghimpunkan segala benih-benih anak cucu Nabi Adam, segala benih-benih yang akan jadi anak cucu keturunan Nabi Adam yang akan lahir kelak. Allah Ta'ala simpankan benih-benih tadi di mana? Pada sulbi dia Nabi Adam yang diberkati itu. Allah Ta'ala letak, Allah Ta'ala himpunkan di hujung tulang di belakang Sayyidina Nabi Adam alaihi salam. Allah Ta'ala himpun semuanya di situ. Allah Ta'ala letak di sulbi Nabi Adam alaihi salam. Siapa? Kita ni lah. Sekarang ni kita sudah ada di alam dunia, alam nyata. Belum daripada ni kitanya berada di sulbi Nabi Adam alaihi salam. Di sulbi Nabi Adam alaihi salam, manakala Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam alaihi salam, Allah letakkan segala benih-benih manusia ni di tulang belakang Sayyidina Nabi Adam alaihi salam. Itulah cerita kita. Itulah dikatakan cerita kita selaku manusia. Pengkisahan sebagai manusia, awal-awalnya Allah jadi Nabi Adam. Bila mana Allah Ta'ala jadikan kita manusia yang pertama Nabi Adam, Allah Ta'ala letakkan pula segala benih-benih yang akan jadi keturunan Nabi Adam ni, Allah Ta'ala letakkan di sulbi dia, di sulbi Nabi Adam alaihi salam. Yang ialah yang berada di sulbi Nabi Adam alaihi salam tu ialah kita manusia ni. Kita manusia ni lah yang akan dijadikan oleh Allah Ta'ala ni. Kita tu lah yang berada di sulbi Nabi Adam alaihi salam. Kita dah yang akan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kerana itu tidak akan berlakunya kiamat, melainkan segala benih-benih hak Allah Ta'ala telah tetapkan akan jadi manusia ni, yang terdapat pada satu ketika dulu di sulbi Nabi Adam alaihi salam pada asalnya, semuanya akan dijadikan, akan diciptakan selaku sebagai manusia yang bertubuh badan, barulah akan terjadi kiamat. Selagi mana benih-benih tu tak jadi lagi manusia, tak jadi lagi ada tangan, ada muka, ada roh, selagi itulah tidak akan berlaku kiamat. Berlaku kiamat apabila segala benih-benih hak Allah Ta'ala letak di sulbi Nabi Adam AS semuanya dijadikan manusia di dalam rupa kita sekarang ini yang ada roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah, ialah kita manusia inilah, maka setengah daripada anak cucu Adam, setengah daripada keturunan Nabi Adam alaihi salam itu ada yang ahli bertuah, ahli yang bertuah, dan sesetengahnya daripada keturunan Nabi Adam itu ada yang ahli celaka. Ahli yang bertuah ni siapa? Iaitu orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, orang baik-baik, warnanya putih pada ketika tu. Benih-benih tadi tu warna putih.
Demikian juga ahli-ahli celaka. Daripada keturunan Nabi Adam itu yang terdapat benih-benih di Nabi Adam tu warnanya hitam, daripada kalangan yang celaka, ahli neraka. Mereka-mereka yang tidak beriman pada Allah. Tidakkah kita ingat, iaitulah dalam peristiwa Mi'raj, apa yang berlaku di langit yang pertama? Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi kita Adam alaihi salam. Mana? Di langit yang pertama, apabila dimi'rajkan daripada Baitul Maqdis. Manakala naik sahaja di langit yang pertama, tanya malaikat Ismail yang menjaga langit yang pertama, siapa ni? Malaikat Jibril kata, ni ialah Muhammad. Diutuskah? Ya, telah diutus oleh Allah Ta'ala pada malam ni. Baru dibuka pintu yang pertama, pintu langit yang pertama. Kerana setiap langit dia tak boleh masuk sewenang-wenangnya. Dia ada penjaga dia. Ada beberapa ramai daripada kalangan malaikat yang diketuai oleh malaikat Ismail menjaga pintu-pintu langit di tiap-tiap langit. Jadi di langit yang pertama, manakala Nabi Adam alaihissalam, apabila Nabi SAW sampainya di langit yang pertama, melihat Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kelakuan Nabi Adam alaihissalam apabila Nabi SAW melihat Nabi Adam itu? Di antara kelakuannya yang diceritakan di dalam kisah Mi'raj tersebut, Nabi Adam melihat pada sebelah kanannya sesuatu yang berwarna putih. Banyak warna putih. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menoleh pula ke arah kirinya, ke arah pihak kirinya, melihat banyak yang warna hitam. Lalu tu siapa tu, kata Nabi SAW, yang mana aku tengok Nabi Adam toleh ke kanan yang ada warna putih. Lalu tu Nabi Adam alaihissalam ketawa. Nabi Adam alaihissalam gembira apabila menoleh ke arah kanan. Tapi sebaliknya, kata Nabi SAW, apabila Nabi Adam menoleh sahaja ke arah yang kiri, Nabi Adam alaihissalam menangis. Rupa Nabi Adam resah, gelisah, menangis apabila melihat mereka ataupun sesuatu benda yang berwarna hitam itu dari arah kirinya. Siapakah itu ya Jibril? Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, itulah segala manusia daripada kalangan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itulah dalam peristiwa Mi'raj di langit yang pertama, warna putih ialah daripada kalangan yang beriman. Yang warna hitam yang berada di sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam, anak keturunan dia, daripada zuriat dia, daripada keturunan cucu dia yang tidak beriman kepada Allah, yang menyebabkan dia menangis. Dan kita maklum peristiwa Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi. Nabi Adam alaihissalam menangis. Tak kala makan buah khuldi menangis, bertaubat pada Allah. Maka di antara hikmah taubat itu, di antara sebab punca Nabi Adam alaihissalam menangis kepada Allah, bertaubat pada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Antara sebabnya dia tahu dah ada daripada kalangan keturunan cucu-cucu dia yang lagi akan lahir ni, ada yang tidak beriman kepada Allah. Puncanya daripada mana mereka ni? Mari asalnya daripada aku. Bertaubat pada Allah Nabi Adam. Rasa bersalah. Nabi Adam dia tidak buat salah. Nabi Adam tu maksum, kita maklum. Akidah
Akidah setiap orang yang beriman asasnya setiap nabi, setiap rasul ni tidak melakukan kederhakaan kepada Allah, dijaga, bersifat dengan ismah, diri mereka tu maksum, dipelihara oleh Allah. Lalu tu yang makan buah khuldi itu salah ijtihad, tersilap sangka. Ingatkan khuldi yang ini tak boleh. Rupa-rupanya semua pohon-pohon khuldi yang ada dalam syurga tu tak boleh. Tersilap faham, tidak buat salah. Lalu tu hikmahnya turun ke bumi. Kerana kalaulah berada di dalam syurga, maka tidak adalah kita semua. Kerana dalam syurga bukan tempat untuk beranak, bukan tempat untuk melahirkan, bukan satu tempat untuk berpinak-pinak di sana, tidak. Di dunia. Lalu Allah Ta'ala dengan hikmah susunan cerita tadi, Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam ke atas bumi. Bila turun sahaja Nabi Adam menangis. Menangis tu kerana apa tu? Menangis tu kata ulama kerana ni, kerana ada daripada keturunan mereka, daripada anak cucu hak lahir daripada zuriat dia ni, yang akan tidak beriman kepada Allah. Itulah Nabi Adam menangis. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada daripada kalangan keturunan Nabi Adam yang benih-benih yang terdapat di sulbi Nabi Adam yang diberkati itu, ada yang ahli bertuah daripada kalangan yang beriman yang berwarna putih. Ada juga yang ahli celaka daripada kalangan yang tidak beriman warnanya hitam. Lalu tu kat pengarang kita nak cerita, dan pada satu masa, dan adalah pada satu masa, satu ketika, berlakulah satu perkara, berlakulah satu episod. Apakah yang berlaku? Pada tempat yang bernama Wadi Nu'man, di satu tempat yang bernama Lembah Luqman. Wadi-wadi itu satu lembah, satu lembah yang mana nama lembah tersebut ialah An-Nu'man. Di manakah Wadi Nu'man? Dekat Padang Arafah, tempat orang hadir kerja haji. Di Padang Arafah, tempat orang ramai pergi buat haji, menunaikan salah satu daripada rukun haji. Antaranya apa dia? Wukuf. Wukuf tu di mana? Di Padang Arafah. Situ tu ada satu tempat, nama dia, namanya ialah Wadi Nu'man. Jadi di situ pada satu masa di sini ni, di Wadi Nu'man ni apa dia yang berlaku? Iaitulah yang berlaku di Wadi Nu'man, berhampiran dengan Padang Arafah, tempat orang haji melakukan salah satu daripada rukun haji, iaitulah wukuf. Tuhan telah mengeluarkan, Allah Ta'ala telah mengeluarkan, yakni mengeluarkan kembali benih-benih itu, segala benih-benih itu kesemuanya. Keluarkan segala benih-benih daripada belakang Nabi Adam. Apakah hikmah Allah Ta'ala keluarkan segala benih-benih tadi? Setelah mana Allah jadikan Nabi Adam, menghimpunkan segala benih di sulbi Nabi Adam, tiba-tiba berlakulah pada satu ketika manakala Nabi Adam turun sahaja di bumi. Apabila turun di bumi, berlakulah maknanya satu penceritaan di sana. Nabi Adam cari manakah Hawa, kerana Nabi Adam AS turun, dia jatuh di Sirindik. Sirindik ni maknanya di India kalau tak silap, itu Sirindik. Jadi Nabi Adam AS diturunkan oleh Allah daripada syurga, jatuhnya di Sirindik. Maka dia cari Hawa. Hawa di tempat yang lain dia cari. Al-Kisah manakala cari itulah maknanya berlakulah pencarian dan
pergilah Nabi Adam alaihissalam ni di sini ni. Di satu tempat di Mekah. Jadi di pada Arafah ni, maknanya Allah Ta'ala telah mengeluarkan daripada sulbi Nabi Adam alaihissalam, daripada tulang belakang Nabi Adam, segala benih-benih yang Allah Ta'ala himpunkan tersebut. Hikmah tersebut ialah supaya mengikatkan janji, supaya sign agreement lah. Kalau kita sekarang ni nak beli apa ni, nak beli rumah, kena ada tanda tangan sikit, buat agreement. Nak beli, nak pinjam wang, loan misalnya di bank, ada agreement dia sebagai janjinya, bukti janji kita bahawa kita tu ada beli ataupun kita tu ada pinjam. Demikian juga kita telah dikeluarkan oleh Allah Ta'ala pada satu masa itu di Wadi Nu'man, di Padang Arafah. Ketika itu Allah Ta'ala keluarkan segala benih-benih. Untuk apa hikmahnya? Mengikatkan janji di atas mereka itu, segala anak-anak cucu Adam yang akan lahir ni di atas dunia. Mengikat janji apa? Janjinya dengan bertuhankan mereka itu, segala ada anak cucu Adam tadi nak bertuhankan kepada Allah yang satunya. Itu janjinya. Janji untuk angkat sumpah bahawa nanti aku akan beriktikad, aku akan sembah Allah, aku akan ikut segala perintah Allah, aku akan mengikut segala apa yang Allah Ta'ala suruh, setiap yang Allah Ta'ala larang kami akan tinggal. Itu janji dengan Allah. Mana berlaku? Di Wadi Nu'man. Wajib kita beriman peristiwa ini telah berlaku dah. Wajib beriman. Cuma di mana yang tu khilaf. Berlaku peristiwa ni nas daripada Al-Quran yang akan diceritakan ayat Al-Quran tersebut. Manakah tempat terjadi? Situ kita tak tahu, tak apa. Mana terjadi? Tak apa, tak tahu, tak rosak akidah, tidak tercela akidah kita. Tapi kalau tak tahu perjanjian ni, itu merosakkan akidah. Mana ada dongeng je cerita tu, kupu. Itu tercela akidah. Apabila menafikan peristiwa yang telah dinaskan di dalam Al-Quran. Tapi di mana berlaku, itu tak apa kalau kita tak tahu. Kerana ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan di antara Mekah dan Taif. Ada yang mengatakan dalam kitab kita ni, iaitulah di Padang Arafah, di Wadi Nu'man. Ini pendapat siapa ni? Kalau tak silap, pendapat Imam Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat dia, di antara pendapatnya. Maka berlaku ni ada khilaf di kalangan ulama, di mana. Walau bagaimanapun, wajib kita beriman perkara ni adalah perkara sebenar yang telah terjadi. Cuma kita sahaja yang lupa. Lupa tu sebab apa? Sebab lama sangat dah. Lama dah. Tak tahu berapa tahun, berapa puluh ribu tahun dah tak tahu bila berlaku. Kerana hak semalam pun kita lupa, apatah lagi peristiwanya yang telah lama. Tak ingat. Tapi ada di kalangan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dia ingat peristiwa ni. Antaranya dalam kitab Hikam ada sebut. Di awal kitab Hikam ada sebut seorang ulama ahli sufi, Allah Ta'ala berikan kepada dia satu karamah. Maknanya dia beritahu, aku ingat lagi janji aku pada masa ketika alam tersebut, di mana aku telah tahu dah, ni akan jadi anak murid aku, dia ni akan jadi ahli, maknanya ahli tarbiyah dia, yang dia akan didik di alam dunia ni.
Aku kenal mereka tak di ketika mana di alam roh lagi. Di alam zuriat lagi. Aku kenal dah mereka ni. Sekarang di atas dunia ni, datanglah mereka kepada aku. Tu kata ahli sufi. Dia ingat. Begitu juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia ingat peristiwa ni. Tapi bukan semua yang ingat. Kebanyakannya tak ingat. Kita semua tak ingat. Ni wajib beriman dengan peristiwa tadi. Manakah dalilnya? Dalilnya ialah sebagaimana firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum. Kalau kitab tu silap, maknanya tanda baris atas. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Artinya, dan pada ketika mengambil oleh Tuhan, yakni sebut olehmu ya Muhammad, ya Rasulullah, ceritakan kepada umatmu ya Rasulullah, di mana pada satu ketika telah mengambillah oleh Allah Ta'ala, oleh Tuhan engkau hai Muhammad, di mana pada ketika itu Allah Ta'ala telah mengambil, telah mengeluarkan daripada anak-anak Adam, daripada keturunan Adam, ambil di mana dari belakang mereka itu akan anak-anak cucu mereka, yakni akan benih anak cucu mereka Allah Ta'ala keluarkan. Asalnya di tulang Nabi Adam alaihissalam, mengeluarkan oleh Allah. Kemudian yang benih, hak anak benih tersebut keluar pula daripada benih yang pertama tadi, anak dia, cucu-cucu dia, anak-anak dia keluar. Bila keluar anak-anak dia tadi, keluar pula cucu-cucu dia. Keluar cucu-cucu dia, ciak-ciak dia pula. Keluar hak masing-masing tadi tu. Sampailah yang akan jadi manusia yang terakhir kelak. Keluar masing-masing keluar. Keluar melalui mana katanya setengah pendapat. Keluar daripada liang-liang romo di belakang tulang Nabi Adam alaihissalam. Keluar benih tadi. Maka penuhlah pada ketika itu di Wadi Nu'man. Kemudian dan bersaksi ia Allah. Bagaimanakah hakikatnya wallahu alam. Dan bersaksilah ia Allah akan mereka itu segala benih-benih yang dikeluarkan di atas diri mereka benih tadi. Lalu tu Allah Ta'ala tanya, adakah bukan aku ni Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum, adakah aku ni bukan Tuhan kamu? Allah Ta'ala tanya di sini dengan makna bukan tanya nak tahu, tanya nak menetapkan. Dia panggil istifham litakrir, nama dia, nak menetap. Adakah aku ni Tuhan kamu? Berkatalah segala benih tadi, ya, telah menyaksi kami mengakui ya Allah, engkau ialah Tuhan kami, hingga akhir ayat. Ini ayat yang menceritakan tentang kita telah berjanji dengan Allah bahawasanya kita mengakui Allah ialah Tuhan kita, dan apabila kita mengaku Allah ialah Tuhan kita, secara automatik kita nak turut segala perintah Allah dan akan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil daripada Al-Quran. Kemudian sedikit huraian. Dan adalah segala benih-benih anak cucu Adam itu ada belaka pada ketika itu. Semua ada pada ketika itu, ketika diambil janji tadi tu. Dan pada ketika itu pula serta mendengar, boleh dengar. Kita ketika tu bukan manusia begini, benih zuriat, benih. Ketika tu kita tu hanya benih sahaja.
Tapi ketika tu Allah Ta'ala berikan kepada kita, kerana Allah Ta'ala tu maha kuasa, dia berikan kepada kita, kita boleh mendengar pada ketika tu. Boleh dengar apa yang Allah Ta'ala nak beritahu ni, nak akad janji ni. Dan boleh bercakap, sekadar kata ya kami beriman, kami mengakui engkau ialah Tuhan kami, boleh bercakap. Dan lainnya, iaitulah boleh faham. Boleh faham apa yang telah dikhitabkan, yang telah dicakapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu. Qadar tu sahaja, bukan bertubuh badan, tidak. Itu di alam benih. Tetapi rupanya rupa kita pada ketika itu, iaitulah benih kecil-kecil, bandingnya seperti semut yang kecil. Banding sahaja, kecil saja ketika itu. Semuanya duk berhimpun pada ketika itu. Ketika tu duk berhimpun, bandingnya seperti semut yang kecil-kecil semua sekali. Dan kemudian daripada itu, kemudian daripada Allah tanya kita semua pada ketika itu, maka Allah Ta'ala permasukkan pula ke dalam badan Tok Adam kita. Allah Ta'ala pun permasuk balik, kembali ke dalam sulbi Nabi Adam alaihissalam. Dan keluar daripadanya, daripada Nabi Adam alaihissalam kepada anak-anaknya, kepada anak-anak Nabi Adam, demikianlah akan keluar bertali-tali, tak putus-putus, berhubung-hubung, lepas anak dia, cucu dia, lepas cucu, cici, hingga selesailah umur itu masing-masing, hingga kita keluar di atas dunia masing-masing. Yang mana benih tadi, keluarlah satu mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benih-benih itu ialah yang dinamakan dia kan masa benih tadi hak diangkat janji ni, nama dia dengan alam zurri. Namanya alam zurri. Ada juga ulama kata alam arwah pada ketika tu. Nama satu alam namanya alam zurri, alam zuriat, alam benih ataupun alam arwah. Nama dia ketika tu. Ketika kita dinaik saksi, diperjanjikan, diangkat janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah ia benih-benih tersebut setelah mana mengaku Allah ialah Tuhan kita, di dalam hal, di dalam kelakuan, di dalam berkeadaan bertuhankan kepada Allah Ta'ala. Semuanya kita mengaku Allah ialah Tuhan, termasuk benih-benih yang bukan daripada kalangan yang tidak beriman tadi itulah. Semuanya mengaku ketika tu. Bukan nak cerita puak-puak mereka tu beriman, tidak. Cuma nak cerita benih-benih ni kena Allah Ta'ala pada ketika tu. Benih-benih tadi semuanya tahu siapa yang mencipta, siapa? Allah. Termasuk benih-benih yang akan lahir di atas muka bumi ni yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Asal mereka tu, mereka ialah benih tadi. Benih tu sendiri bersaksi bahawa Allah ialah Tuhan. Jadi kita pada ketika itu semuanya berkeadaan bertuhankan kepada Allah. Yang lazim, yang secara automatiklah daripada mengaku Allah ialah Tuhan, mengaku pula kita nak turut segala, kita nak turut Tuhan sepenuh-penuh pada apa-apa suruhannya dan tegahannya. Apabila kita mengaku Allah ialah Tuhan, automatik kita mengaku juga, kita berjanji dengan Allah, nanti kami apabila jadi manusia, kami nak turut segala apa yang kamu suruh dan kami akan tinggal segala apa yang ditegahkan oleh kamu ya Allah. Itu janjinya kita di alam zuriat. Inilah dikatakan janji yang antara alam zurri itu dengan Tuhan. Itulah janji kita dengan Allah. Maka tak kala lama masa bertali-tali, tak kala lama masa cerita ni lama dah,
bertali-tali daripada satu generasi kepada satu generasi, dan bersalin-salin, bertukar-tukar daripada satu rahim ibu kepada yang lainnya, yang lain daripada rahim lain, daripada satu sulbi bapa kepada yang lainnya, sehingga selesai umur itu. Lama dah daripada Nabi Adam keluarnya berpindah kepada Sayyidatina Hawa, kemudian apabila berkumpul di Sayyidatina Hawa, jatuh pula kepada anak-anak lelaki Nabi Adam alaihissalam. Benih dia akan kumpulkan benih-benih hak cucu dia. Hak anak lelaki kedua bagi Nabi Adam, benih-benih tadi berkumpul di anak yang kedua, keturunan Nabi Adam yang akan lahir daripada keturunan anak Adam, anak nombor 2. Yang nombor 3 pula hak lelaki dia, semuanya berkumpul daripada mereka ni lah. Datanglah kita manusia tadi tu daripada keturunannya, iaitulah sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi lama dah peristiwa ni berlaku. Dan pada manakala selesailah ketika itu, ketika maknanya selesai cerita manusia tadi dilahirkan semua, dan masuklah pula kita akan datang kepada umur yang kedua. Apa umur yang kedua? Iaitulah alam dunia ni. Nanti satu masa kelak ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kamu ni daripada keturunan yang keberapa, yang ke-1000 contohnya, akan lahirlah kita. Telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala tarikhnya bagian bila kita akan lahir, daripada generasi yang keberapa kita akan lahir. Begitulah maknanya pengkisahan kita selaku manusia ni oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun bangkitlah, melantiklah, menghantarlah beberapa rasul, yang setengah daripada beberapa hikmah itu ialah untuk memperingatkan janji yang tersebut. Itulah di antara hikmah Allah Ta'ala lantik, hantar jadi Nabi, hantar rasul kepada kita tu, supaya cerita benda-benda ni semua, bahawasanya kita ada berjanji dengan Allah pada satu masa yang dahulu. Habis kat situ sedikit lagi. Tambihun, adalah budak-budak yang mati sebelum baligh itu masuk syurga kesemuanya, sama ada anak bagi orang Islam atau anak bagi orang kafir. Sebab apa semua masuk Islam yang mati belum daripada baligh ni? Belum baligh mati tiba-tibanya, tiba-tiba meninggal dunia, walau anak orang bukan Islam sekalipun, ayahnya tidak beriman pada Allah, masuk syurga juga. Sebab kerana padan maknanya kat sini memadai, kerana memadai dengan Islam benih budak-budak itu pada masa alam zurri itu. Kerana telah memada dah di alam zuriat hari itu, dia nak mengaku bahawa Allah ialah Tuhan. Jadi sekarang ni dia belum balik lagi, mati baru saja umur 7 tahun 6 tahun, anak orang bukan Islam. Kalau anak orang Islam tu, kita tidak muskil masuk syurga, kerana ayahnya ialah orang yang beriman. Tetapi yang tidak beriman, yang anak yang orang tidak beriman, tapi dia mati kecil, belum balik lagi budak ni, mati meninggal dunia. Anak ni nak hukum macam mana? Anak ni hukumnya di akhirat kelak, dia daripada kalangan ahli syurga. Nama budak ni Wildan di akhirat kelak. Budak-budak syurga, anak-anak syurga, nama dia Wildan. Wildan itulah daripada kalangan mereka-mereka yang mati kecil. Yang mati kecil. Hak ni satu anugerah lah, anugerah daripada Allah Ta'ala. Kalau kita ada anak yang mati belum daripada balik, maknanya anak ni macam-macam mana sekalipun, dia akan cari ibu bapa dia hak beriman tadi, ayah dia yang beriman, untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Itu antara satu kelebihan yang Allah Ta'ala telah tetapkan bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tak boleh bunuh anak. Aku nak masuk syurga akhirat kelak, bunuh anak kita belum daripada balik, tak jadi. Itu dosa besar. Ini satu anugerah daripada Allah. Jadi anak yang orang bukan Islam bila mati belum balik, masuk dalam syurga, kerana benih-benih mereka tadi telah bersaksi pada satu masa dahulu nak bertuhankan Allah. Tetapi pada hukum dunia,
Jika budak itu kafir kerana dia ni lahir daripada rahimnya ibu bapanya yang bukan Islam, maka haramlah dibicarakan yang matinya dengan bicaraan budak-budak Islam. Haramlah kita untuk mengambil maknanya nak memandikan dia, nak mengkafankan dia, nak menyolati dia sebagaimana budak-budak Islam yang meninggal dunia. Tak boleh lah. Makna kata sebagaimana adat dia lah. Kalau adat dia jenis bakar, kena bakar. Kalau adat dia jenis kena tanam biasa-biasa, tanam di tempat-tempat dia lah. Tapi nak ceritanya anak ni masuk syurga. Cuma di atas dunia tak boleh kita orang Islam nak ambil dia, buat mari masuk ke dalam kubur kita puak-puak orang Islam, nak memandikan dia, nak mengkafankan dia. Tu tidak ke atas kita hak tu. Cuma nak ceritanya hukum akhirat anak ni adalah ahli syurga. Maka haram dibicarakan yang matinya dengan bicaraan budak-budak Islam. Kemudian apabila balik budak-budak kafir itu, maka wajiblah mengucap 2 kalimah syahadah baru jadi orang Islam. Kerana kotor dan cemar jalan lalunya, iaitulah melalui ibu bapa yang kufur, bersalahan budak-budak Islam. Tidak wajib kita mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi ibu-ibu bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila balik sahaja kita kalaulah lahir daripada ibu bapa yang memang Islam dah, tak wajib kita kata asyhadu alla ilaha illallah. Kerana apa? Kerana jalan lalu kita bersih. Jalan lalu kita yang lahir kita atas muka bumi ni, jalan lalu kita tu bersih. Bersih maknanya sampailah kepada alam zuriat, tidak dinodai. Adapun orang kafir tadi, jalan lalu dia yang atas-atas tu, jalan dia telah dinodai, telah ternoda dah, dengan bahawanya tidak beriman kepada Allah, keturunan dia hak sebelah atas. Maka oleh kerana itu, apabila lahir sahaja dia, balik sahaja dia wajib kena kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru dikatakan orang tersebut beriman kepada Allah. Walaupun sesungguhnya pada masa ketika dahulu kala hak sebenar-benarnya, mereka semua benih-benih tadi telah bersaksi bahawa nak bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Itulah tentang perkisahan kita manusia pada peringkat yang awal. InsyaAllah perbicaraan yang seterusnya, bicaraan umur yang kedua. Hadza wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.